Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tentang krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam era modernisasi. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang bermula dengan diri saya. Nama diberi Norwani binti Nur Isham yang bernombor matrik 1213502. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah binti Kamarudin. Nombor matrik saya 1213505. Saya Yasmin Wahidah binti Tizuddin 1213504. Hai, nama diberi Hani Awatif binti Nazli, memegang nombor kad matrik 1213501. Nama saya Nurul Hajaratul Ain binti Azhar, nombor matrik 1213497. Assalamualaikum, nama saya Ainur Rasyadah binti Haris Afizan, nombor matrik 1213506. Saya Muhammad Arif Ashraf bin Khamis, nombor matrik 1213496. Nama saya Muhammad Adam Ilmi bin Muhammad Rizwan yang bernombor matrik 1213499. Nama saya Muhammad Atif bin Abdul Hamid, nombor matrik 1213495. Nama diberi Muhammad Farouk Ifan bin Muhammad Johari, bernombor matrik 1213500. Saya ingin menerangkan maksud krisis kekeluargaan. Definisi krisis menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, keadaan yang tidak stabil atau tidak tenteram yang boleh secara tiba-tiba menyebabkan sesuatu kejadian yang lazimnya mendatangkan kesan buruk. Definisi kekeluargaan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat adalah berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam sesebuah keluarga. Saya ingin menerangkan maksud dan isu tingkah laku moral. Menurut Lewis M. Baker pada tahun 2001, tingkah laku merupakan perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau sepada sedar, atau perbuatan yang memberikan impak positif maupun negatif. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, muka surat 1043, moral pula dimaksudkan sebagai ajaran atau pegangan tentang buruk baik sesuatu perbuatan, kelakuan, kewajipan dan sebagainya. Sikap atau cara berkelakuan berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Dengan ini, saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Yang pertama, masalah krisis sistem kekeluargaan dalam masyarakat semakin meningkat. Dan yang kedua, membuat kajian untuk mengenal pasti langkah-langkah bagi mengatasi masalah krisis sistem kekeluargaan. Dan yang ketiga, membuat kajian untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya krisis sistem kekeluargaan. Dan yang terakhir, membuat kajian untuk menganalisis kesan terhadap tingkah laku moral remaja akibat krisis sistem kekeluargaan. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya krisis sistem kekeluargaan dalam kalangan masyarakat di Taman Seri Berjaya. Yang kedua, menganalisis kesan terhadap tingkah laku moral remaja akibat krisis sistem kekeluargaan di Taman Seri Berjaya. Dan yang terakhir, mengenal pasti langkah mengatasi masalah tingkah laku moral dalam kalangan masyarakat di Taman Seri Berjaya. Skop kajian memfokuskan kepada masyarakat setempat di Taman Seri Berjaya Ipoh Perak dari segi faktor-faktor, kesan terhadap tingkah laku moral dan langkah-langkah mengatasi masalah tersebut. Pada bahagian kajian literatur, berdasarkan masalah yang dinyatakan, benarlah krisis rumah tangga ini berlaku di negara kita tanpa kita sedar, seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Hal ini dibuktikan pada Keratan Akhbar Berita Harian pada 12 Oktober 2021 yang melaporkan kira-kira 5 permohonan penceraian membabitkan pasangan Islam diterima Mahkamah Syariah seluruh negara dalam tempoh sejam. Pernyataan ini diperkatakan oleh Datuk Mas Irmayati Samsudin, iaitu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang. Beliau juga turut berkata, sebanyak 66,440 permohonan cerai membabitkan pasangan Islam difailkan di Mahkamah Syariah seluruh negara sejak Mac 2020 hingga Ogos lalu.
Ini membuktikan krisis rumah tangga di Malaysia dalam keadaan amat membimbangkan yang berpunca dari berbagai faktor. Tambahan pula, dalam situasi pandemik iaitu COVID-19 yang berlaku di dunia sekarang menambahkan lagi kegusaran dan kerisauan kepada rakyat yang bertaraf hidup rendah. Kestabilan institusi kekeluargaan adalah satu keperluan darurah pada zaman sekarang. Titah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria Baginda bertitah bukan sahaja mengukuhkan masyarakat untuk membina bangsa tetapi membentuk individu yang akan memimpin kebangkitan sebuah peradaban. Tunku Azizah bertitah, institusi kekeluargaan yang stabil adalah rawan utama bagi kebangkitan peradaban dan unit keluarga memainkan peranan asas dalam menentukan masa kini serta masa depan mana-mana negara. Keunggulan material bukan pemangkin kebangkitan dan kejatuhan peradaban. Ia adalah jiwa yang korup yang menyalahgunakan penggunaan bahan menyebabkan keruntuhan peradaban tidak dapat dilupakan. Oleh itu, marilah kita semua mengetepikan keangkuhan dan ego kita dan bergerak ke hadapan sebagai satu unit kerana masyarakat yang luas akan berkembang dan makmur. Untuk metodologi kajian, kami menggunakan kaedah kuantitatif iaitu memberikan borang soal selidik kepada penduduk Taman Sri Berjaya Ipoh Perak melalui aplikasi WhatsApp. Disebabkan wabak COVID-19 masih belum pulih sepenuhnya, kami mengambil inisiatif dengan menyediakan borang soal selidik menggunakan Google Form dan mengambil masa selama 3 hari untuk mengumpul maklum balas daripada pihak responden. Seterusnya, mari kita lihat pula faktor-faktor yang berlakunya krisis sistem kekeluargaan. Yang pertama, ibu bapa yang bercerai. Ibu bapa yang bercerai boleh menyebabkan terganggunya perkembangan anak-anak. Hal ini kerana kanak-kanak akan bimbang dan berasa takut jika penceraian itu adalah disebabkan oleh kesalahan mereka. Mereka mungkin takut dan menganggap bahawa mereka melakukan sesuatu yang salah. Berdasarkan statistik peratusan yang telah kami jalankan melalui kaedah kuantitatif menunjukkan bahawa seramai 125 responden yang telah menjawab dan majoriti menyatakan sangat setuju seramai 84 orang bersamaan dengan 67.2%. Manakala setuju pula seramai 33 orang bersamaan 26.4%. Apa yang dapat kita simpulkan ialah ibu bapa memainkan peranan penting dalam perkembangan anak-anak dari segi fizikal, mental dan juga rohani. Bukan itu sahaja, tekanan semasa bekerja juga boleh menyebabkan berlakunya krisis sistem kekeluargaan. Hal ini kerana kurangnya tumpuan dan kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak. Statistik peratusan menunjukkan sangat setuju seramai 73 orang bersamaan dengan 58.4% dan setuju seramai 45 orang bersamaan dengan 36%. Manakala yang kurang setuju agak sedikit iaitu seramai 5 orang dan tidak setuju seramai 2 orang. Sudah terang lagi bersulung, apabila seseorang itu tertekan dengan bebanan kerja yang banyak akan membuatkannya sukar untuk bertindak balas terhadap kasih sayang dan keprihatinan untuk anak-anak. Faktor yang ketiga pula ialah masalah kewangan yang kritikal juga boleh mengakibatkan krisis sistem kekeluargaan. Seramai 66 orang bersamaan 52.8% menandakan sangat setuju dan setuju seramai 45 orang bersamaan 38.4%. Berbanding dengan kurang setuju seramai 9 orang dan tidak setuju seramai 2 orang. Hal ini kerana apabila hilangnya punca pendapatan akan menyebabkan tekanan yang tinggi hingga boleh mengakibatkan pendarahan kanak-kanak. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Han Nahyuh menyatakan masalah kewangan antara penyebab utama kes penceraian di Malaysia. Justeru, jelaslah bahawa ibu bapa yang bercerai, tekanan semasa bekerja dan masalah kewangan yang kritikal boleh menjadi punca kepada krisis sistem kekeluargaan. Antara kesan pada tingkah laku moral akibat krisis kekeluargaan ialah yang pertama, mengakibatkan anak-anak mengalami keseluruhan mental dan gerak menyendiri sebanyak 73.6%. Yang kedua ialah mengakibatkan mereka melakukan perbuatan negatif sebanyak 63.2% dan yang ketiga adalah mengakibatkan berlakunya vandalisme sebanyak 80%. Bagi langkah-langkah mengatasi tingkah laku moral, ibu bapa merupakan peranan yang penting dalam pembentukan tingkah laku moral seseorang. Keluarga pula merupakan antara pengaruh utama dalam kehidupan seseorang. Bagi diri sendiri hendaklah berfikiran rasional dan membentuk jati diri yang teguh. Untuk kerajaan pula hendaklah memperkenalkan lagi dasar perlindungan kanak-kanak dan dasar lain yang berkaitan dalam institusi kekeluargaan. Kesemua ini dinyatakan kerana berdasarkan dari Google Form, kebanyakan responden sangat bersetuju dengan isi-isi yang dinyatakan. Terdapat beberapa cadangan yang perlu diambil bagi membendung krisis kekeluargaan. Yang pertama, ibu bapa semestinya mendidik anak-anak dengan sebaiknya sejak kecil dan bertanggungjawab mewujudkan keluarga yang bahagia.
Secara fitrahnya, kanak-kanak di awal usia, mereka sering bermain dengan tanda tanya. Oleh itu, ibu bapa harus memberikan jawapan setiap persoalan yang dialukan oleh mereka. Persis cendekiawan Melayu pernah berkata, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sedangkan yang kedua, masyarakat perlu menetapkan sifat kasih sayang antara satu sama lain dan membantu orang lain yang mempunyai masalah keluarga. Sebagai contoh, mendengar luahan hati mereka atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Hal ini dapat mengurangkan tekanan yang mereka hadapi. Seterusnya, dapat mengurangkan purata bilangan orang yang bercerai dari semasa ke semasa. Kemudian, kerajaan perlu menjalankan kempen kesedaran supaya dapat memberikan kesedaran dan kesan yang mendalam kepada masyarakat. Dengan menjalankan kempen kesedaran ini juga dapat memberi kesan yang positif terhadap orang yang mempunyai krisis kekeluargaan yang serius. Kesimpulannya, berdasarkan isi-isi yang dinyatakan sebentar tadi, sistem kekeluargaan akan mengakibatkan anak-anak melakukan perkara yang tidak bermoral. Selain itu, pengajaran dan pendidikan di rumah amat memberi kesan kepada perkembangan pembesaran anak-anak. Didikan salah dan asuhan yang tidak dirancang akan menghasilkan perilaku yang tidak diingini. Sebaliknya, anak-anak akan cenderung melakukan perbuatan negatif. Seterusnya, institusi kekeluargaan yang bermasalah akan menyebabkan anak-anak menghadapi kecederaan mental dan suka menyendiri. Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga tidak akan berfungsi dengan sempurna dan sepenuhnya sekiranya tiada elemen-elemen asas.